Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Assalamualaikum Ustaz. Hari ini saya dan grup saya akan membentangkan tentang tajuk ideologi modernisme, faktor, kesan dan peranan mahasiswa dalam mendepani cabaran semasa. Okey, saya mulakan dengan diri saya. Saya Muhammad Alif bin Halim, nombor matriks 2022964139. Isu permasalahan yang pertama yang dialami oleh pelajar pada zaman ini adalah isu COVID-19. Kajian ini telah dilakukan dan telah menunjukkan bahawa seketika pandemik COVID-19 telah menyebabkan ramai mahasiswa terdedah kepada masalah stres hingga mendatangkan kesan kepada pencapaian akademik mereka, aktiviti kurikulum dan peranan mereka sebagai ahli universiti. Pensyarah kanan di Fakulti Psikologi UMS, Dr. Nur Simah Dasan telah berkata, mahasiswa telah menjalani kehidupan sebagai mahasiswa adalah perkara yang amat mencabar bagi seseorang individu kerana situasi di universiti adalah berbeza 100% dengan universiti ketika mereka di sekolah. Disebabkan penutupan beberapa industri pengajian akibat COVID-19, ianya telah memberi impak kepada pendidikan dan ekonomi mahasiswa yang terkesan sepanjang pembelajaran mereka. Ini kerana sepanjang tempoh PKP berlangsung, mahasiswa perlu meneruskan pengajian, akan tetapi ianya dilakukan dengan norma baharu iaitu atas talian. Mahasiswa juga perlu berdepan dengan masalah kewangan dan ianya telah mengakibatkan ramai mahasiswa yang melanjutkan pelajaran sambil melakukan kerja sambilan bagi menyambung biaya kos pengajian mereka. Rentetan dari itu, kebanyakan mahasiswa mempunyai masalah yang berkaitan dengan pembelajaran secara atas talian. Seperti contoh, faktor yang memberi kesan dan cabaran kepada pelajar ialah kawasan yang diduduki oleh pelajar tidak mempunyai talian internet dan lebih merusingkan sesetengah keluarga yang susah perlu berkongsi gadget di antara adik-beradik mereka disebabkan tidak mampu untuk membeli seorang satu. Hal ini akan memberi banyak kesan kepada mahasiswa dan kepada pendidik juga. Disebabkan faktor yang berlaku ini, ia telah mengakibatkan dan telah memberi impak yang besar kepada mahasiswa. Sebanyak 92% mahasiswa dan mahasiswi mempunyai masalah dalam menjalani pembelajaran atas talian. Sebelum PKP dilaksanakan, pelajar-pelajar universiti telah biasa dengan persekitaran fizikal untuk sesi pembelajaran di bilik kuliah serta mempunyai jadual dan peraturan pada hari yang menyebabkan mereka diperlukan untuk hadir ke kelas-kelas tertentu. Namun begitu, selepas keadaan PKP, semua pelajar digalakkan untuk berada di rumah dan mengadakan sesi pembelajaran secara virtual. Pelajar-pelajar telah menyesuaikan diri dalam keadaan ianya hanya perlu berada di dalam rumah tanpa memikirkan persekitaran formal yang dihadapi di universiti. Seperti contoh, mereka boleh bersiap ke kelas hanya dengan menghidupkan laptop sambil memakai pakaian yang selesa. Oleh sebab itu, ia akan menyebabkan para pelajar mula berkelakuan malas dan tidak semangat kerana mereka telah terlalu selesa dengan persekitaran di rumah. Pada tahun 2021, statistik telah menunjukkan sebanyak 40% mahasiswa mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pelajaran. Malah, merusingkan lagi, kebanyakan mahasiswa mengalami tekanan yang melampau sehingga ada yang menyebabkan kematian di kalangan mereka. Jadi, cadangan dan penyelesaian yang boleh kita lakukan adalah masalah COVID ini telah ditambah baik oleh kerajaan, sama ada dari segi prosedur, dan kerajaan juga telah memaksimalkan langkah berjaga-jaga agar wabak ini tidak lagi berkembang pesat pada masa yang akan datang. Tambahan pula, sistem kesihatan negara kita antara yang terbaik dalam menangani wabak ini. Jadi, saya mencadangkan agar pihak universiti boleh menitik beratkan tentang unsur pelajar untuk menjalani pembelajaran secara hybrid, dan para mahasiswa juga perlulah diberikan penekanan tentang kesedaran COVID ini kerana masa kini orang ramai telah mengambil enteng dan tidak lagi menjalankan penjarakan sosial dan menjalani kehidupan secara bebas. Bagi mahasiswa Islam pula, saya mencadangkan agar melakukan solat hajat dan berdoa agar wabak ini diangkat dari negara kita dan kita sebagai mahasiswa dapat menjalani rutin baru seperti biasa tanpa ada rasa tertekan. My name is Muhammad Adinil bin Muhammad Zaini. My matric number is 2022736859. So, saya tukar bahasa Melayu Ustaz. Okay. So, dan nak cakap terima kasih kepada Muhammad Alif Halim sebab menyampaikan isu tentang
topik dia atau point dia. Okay, so untuk topik yang saya akan present untuk ideologi modernism, faktor, kesan dan peranan mahasiswa dalam mendepani cabaran semasa. Okay, so untuk point saya pula ialah couple. Daripada kajian kepustakaan, hubungan kasih sayang antara pelajar atau mahasiswa ini susah tak dapat dielakkan lagi untuk masa sekarang kerana pembangunan dan sebagainya. Oleh itu, satu kajian telah dibuat dengan menggunakan 7 responden daripada Universiti Kebangsaan Malaysia daripada segi kaedah temu bual separa berstruktur. Okay. Dan selepas itu data dianalisis menggunakan analisis sistematik dan mendapati bahawa 4 kesan utama percintaan ini ialah pengurusan masa yang tidak cekap, pengurusan emosi yang tidak profesional, pengurusan keuangan yang tidak terkawal dan kesan terhadap isu amanah. Okay. Kemudiannya adalah saya akan bercakapkan tentang faktor berlakunya couple ini. Okay. Menurut ahli fisiologi, tingkah laku seorang individu adalah bersebab. Menurut Muhammad Nahwari 1995, faktor institusi adalah kurangnya didikan agama dalam diri individu, cara hidup individu dan keretakan institusi kekeluargaan yang menjadi asas pergantungan dan kasih sayang terhadap seseorang individu, serta lokasi anak muda di bandar, kesempatan hidup dan pergaulan bebas tanpa kawalan ibu bapa. Boleh dikatakan jodoh berlaku atas kehendak seseorang dan juga kehendak Allah SWT. Kerana Allah telah menetapkan kita jodoh, tapi kita kena mencari dia juga. Kita kena berusaha untuk mencarinya. Okay. Amalan berkapal ini daripada segi pelajar menampakkan bahawa untuk mencari jodoh. Namun, perbuatan ini boleh mengakibatkan seseorang pelajar atau mahasiswa terjebak kepada perkara-perkara yang negatif kerana kurangnya iman dan kelemahan kefahaman akidah. Hal ini kerana kerana terdapat faktor berlakunya couple ini adalah terdapat segelintir ibu bapa yang tidak menunjukkan teladan yang baik terhadap anak-anak, tidak bergaul dan memahami anak-anak walaupun duduk dalam satu rumah. Kemudian anak-anak tidak berasa selamat dan tidak rasa macam terbuka untuk bercakap dengan ahli keluarga mereka kerana sering dikecil-kecilkan oleh ibu mereka sendiri. Dengan itu serta pelajar terpengaruh dengan rakan sebaya sendiri kerana apabila melihat rakan sebaya bahagia dengan pasangannya, pelajar yang menginginkan kasih sayang itu pun terasa cemburu dan ingin mendapatkan kesayangan yang sama dan ingin dialami oleh kawan mereka. Okay. Sekarang ni juga terdapat banyak pelajar yang kurang diberi perhatian oleh ibu bapa dan juga kawan-kawannya, dan dia mencari rasa kasih sayang dan perhatian daripada pasangan mereka. Dan itu adalah faktor-faktor berlakunya couple ini, Ustaz. Okay. And then untuk kesan couple ini pula ya, terdapat banyak kesan negatif dan tidak elok yang akan berlaku pada mahasiswa yang menjalani hubungan couple ini, iaitu mendekati zina. Kerana setiap perhubungan lelaki dan wanita dalam segi percintaan akan menuju pada persentuhan. Ini telah menjadi fitrah manusia untuk disentuh ketika berada di fasa percintaan, dan kemudian terjalinlah hubungan intim yang luar nikah atau perzinaan. Kuasa cinta sangatlah kuat sebenarnya, Ustaz. Sebab apabila seseorang mencintai seseorang itu dengan sepenuh hatinya, dia sanggup melakukan apa sahaja untuk stay dan juga tetap menjaga dia di dalam hatinya. Maknanya untuk bagi pasangan mereka sentiasa ada dengan mereka, sentiasa berada di sisi mereka. Dan kemudiannya, Ustaz, kemudiannya kesannya ialah pelajar berkemungkinan akan menghadapi mental breakdown jika bergaduh dengan pasangan mereka, dan membuatkan mereka kurang minat untuk belajar dan juga kurang untuk meluangkan masa-masa mereka untuk belajar. Kemudian ialah, Ustaz, terdapat pelajar yang akan dapat kerana percintaan ini sangat-sangatlah mencabar dalam semua hidup manusia.
Kerana ada pun, mahupun ada pelajar yang paling bijak, yang paling mencabar, yang paling bagus sekali dalam kelas mereka, boleh jadi tiba-tiba boleh jadi yang paling bodoh sekali dalam kelas mereka, Ustaz, jika bergaduh atau emosi mereka terganggu disebabkan oleh couple ini. Dan juga tingkah laku, mentaliti mereka juga akan merosak, Ustaz, kerana bergaduh dengan pasangan. Kerana dalam percintaan mesti ada pergaduhan juga. Dan seseorang mahasiswa yang ingin belajar, jika diganggu emosi dia, memang akan merosakkan ketumpuan mereka untuk belajar, dan mereka akan jadi pening, tak tahu mana satu yang penting, mana satu yang boleh diuruskan kemudian. Sebab mereka sangat mencintai. Kebanyakan memang semua orang bercinta untuk jadi serius. Mentaliti pelajar sekarang, mahasiswa sekarang ialah bercinta untuk kahwin, bukan bercinta untuk main-main. Okay. Dan pada saya, cadangan untuk isu couple ini ialah remaja ataupun mahasiswa boleh untuk bercinta, boleh untuk menggunakan perasaan cinta itu untuk berjaya di masa akan datang. Kerana pelajar yang bercinta boleh menggunakan hasrat cinta itu, boleh menggunakan hubungan itu untuk menjadikan motivasi kepada mereka, motivasi kepada mereka untuk belajar, untuk mendapatkan keputusan yang lebih cemerlang, supaya mereka dapat bekerja dengan lebih bagus, dapat beli rumah dan dapat kahwin awal. So basically memang orang bercinta untuk berkahwin. Kalau bercinta untuk main-main, saya tak tahu lah dia bercinta dengan apa. Mungkin dengan setan kot, Ustaz. Okay. So kemudiannya ialah bagi saya, pelajar atau mahasiswa perlulah mempunyai rakan yang baik. Maksudnya rakan yang pandai untuk membantu mereka ketika mereka susah, rakan yang boleh menunjukkan mereka mana satu yang betul, mana satu yang tidak, mana satu yang penting, mana satu yang boleh diuruskan kemudian. Kerana jika seseorang mahasiswa itu belajar perseorangan, motivasi dirinya akan rasa kurang, kerana kita hidup pun mesti memerlukan satu sama lain. Sama juga seperti assignment yang Ustaz bagi ni. Kita orang kena, kami mahasiswa bertungkus lumus untuk membuat assignment ni, 5 orang mahasiswa. So dia akan jadi lagi seronok bekerja dan belajar bersama-sama sahabat. Dan perkara negatif boleh dielakkan jika ibu bapa cuba untuk memahami para pelajar tersebut, cuba untuk memahami apa yang dialamikan oleh para pelajar atau para mahasiswa. Kerana ibu bapa patutnya faham yang mereka telah melalui fasa ini, jadi mereka faham betapa lemahnya mental dan berapa senang terganggu mental para pelajar pada umur mereka yang meningkat daripada 19 hinggalah ke 20-an. Bagi saya itu adalah cadangan saya. Bagi saya itu adalah cadangan yang paling elok untuk saya, bagi saya terhadap saya. Jadi saya nak cakap terima kasih Ustaz kerana mendengar ulahan saya, dan saya nak cakap terima kasih kerana bagi kami kerja macam ni, sebab dia agak seronok untuk memahami apa yang terjadi dekat isu yang kami sendiri pun tak perasan. Ustaz, terima kasih and Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amin bin Raslan. Nombor matrik saya 2022-996799. Okey, saya akan sambung dengan topik saya, iaitu study online, atau lebih senang untuk mendengar pembelajaran atas talian. Okey, seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi dunia pada masa sekarang telah membawa banyak perubahan, terutamanya penggunaan gadget atau internet dan internet dalam pendidikan. Buktinya dapat dilihat melalui transformasi kaedah pembelajaran tradisional yang menggunakan buku, kertas dan digantikan dengan kaedah teknologi terkini yang lebih interaktif dan menarik. Okey, e-pembelajaran atau pembelajaran asas talian merupakan salah satu alat teknologi pembelajaran yang boleh membangunkan sistem pendidikan secara meluas dan tanpa batasan ruang dan masa. Metodologi kajian ini adalah berbentuk literature. Hasil kajian ini mendapati
penekanan kemahiran berfikir aras tinggi boleh dipraktikkan melalui pembelajaran interaktif dengan mendapatkan minda untuk berfikir secara kritis sambil memahami idea secara mendalam. Okey, faktor-faktor pembelajaran talian. Norma baharu pembelajaran dalam talian. Pembelajaran dalam talian terpaksa mendapat populariti akhir-akhir ini kerana wabak berbahaya akan melanda dunia secara tiba-tiba. Bukan sahaja norma baru pematuhan SOP, amalan harian, ibadah, pekerjaan, malah perubahan persekitaran pendidikan mempunyai implikasi tersendiri disebabkan fakta bahawa pendigitalan membawa pelbagai kemudahan dari segi proses, akses dan lebih banyak penjimatan kos untuk pihak berkepentingan dalam industri. Komuniti global kini telah beralih ke arah ini. E-pembelajaran di negara maju seperti Amerika Syarikat, China, Korea Selatan dan Australia telah lama mengadaptasikan cara ini. Tidak seperti Jepun yang kita sedia maklum sangat maju dalam inovasi teknologi. Terdapat percanggahan dalam pembelajaran dalam talian kerana faktor-faktor tertentu. Okey, kesan dia. Okey, saya nak cerita pandemik COVID-19. Dia dah ubah keseluruhan cara pembelajaran program pendidikan di sekolah dan kolej universiti. Banyak topik telah dibahaskan tentang perubahan dalam pembelajaran dalam talian yang telah memberi kesan kepada kesihatan mental, terutamanya dalam kalangan pelajar. Apabila tidak ditangani dengan betul, pembelajaran dalam talian secara umumnya adalah pembelajaran yang menggunakan komputer dan media berasaskan komputer yang boleh diakses melalui rangkaian internet. Oleh kerana pembelajaran dalam talian memerlukan komputer, sesetengah pelajar tidak mampu membeli komputer untuk meneruskan pembelajaran dalam talian. Pelajar akan merasa putus asa kerana tiada kemudahan komputer atau gadget-gadget yang boleh digunakan untuk pembelajaran, tidak seperti kemudahan komputer di sekolah maupun di kampus. Apabila terlalu lama pelajar duduk di hadapan skrin komputer, ia secara tidak langsung menjejaskan kesihatan mental pelajar. Ia juga memberi kesan kepada kesihatan fizikal, emosi dan sosial pelajar apabila mereka tidak dapat mengimbangi penggunaan komputer semasa belajar dan menjalankan latihan belajar. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, guru atau pensyarah boleh melakukan perkara seperti mengambil masa untuk senaman ringan, untuk berehat seketika bagi mengelakkan tekanan atau kemurungan pelajar. Okey, cadangan saya, seperti yang kita tahu, tidak boleh dinafikan bahawa pembelajaran dalam talian membawa banyak faedah. Tetapi pembelajaran dalam talian juga datang dengan cabaran. Dan seperti yang dikatakan, antara cabaran pembelajaran online yang bakal pelajar atau tengah hadapi adalah kesukaran capaian kemudahan internet. Sambungan internet adalah salah satu kepentingan untuk pembelajaran dalam talian. Sambungan internet yang lemah atau yang ada kejap tak ada boleh menghalang pembelajaran dalam talian dan menyukarkan pelajar untuk memahami bahan pelajaran. Bagi memastikan anak-anak memahami apa yang dipelajari oleh ibu bapa mereka, boleh atau ditekankan mengemaskini kelajuan internet di rumah. Seterusnya, cadangan saya yang seterusnya,
bagi pelajar yang kurang berkemampuan untuk memiliki gadget-gadget seperti telefon bimbit atau komputer, dia akan dalam masa yang sama diorang akan mendapati sukar untuk mengambil kelas dalam talian. Dan oleh ini Kementerian Pendidikan seharusnya menyediakan kemudahan komputer atau internet bagi memudahkan pelajar mengikuti pembelajaran atas talian. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Akal bin Al-Asri dan nombor matrik saya 2022765439. Saya punya topik hari ini adalah LGBT, faktor dan kesan LGBT pada remaja. Mari mulakan. Okay. Di era globalisasi ini, ramai remaja yang terjebak dengan LGBT menyebabkan ramai pelajar terdedah kepadanya. Di Malaysia, ia tidak menerima budaya LGBT dan perkahwinan sejenis, walaupun ia dianggap sebagai hak asasi manusia di Barat. Faktor tersebut adalah pergaulan dan hubungan terbuka telah memberi kesan kepada fenomena LGBT dalam kalangan pelajar semasa di universiti. Tetapi, ini dilakukan dengan hubungan songsang LGBT di kalangan pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang terpengaruh dengan persekitaran sosial mereka berasa sangat selesa berada di sekeliling wanita, rakan malah dengan aksesori yang sinonim dengan wanita. Ini memberinya idea untuk menganggap dirinya sebagai seorang wanita dan lebih feminin. Kesan pula adalah pelajar tidak diterima oleh masyarakat setempat. Ini kerana kajian menunjukkan pelajar yang mempengaruhi gejala LGBT kurang dialu-alukan oleh masyarakat kerana tidak mahu berhubung dan terjebak dengan perkara tersebut. Okey, saya berikan contoh. Rakan sekelas anda LGBT dipinggirkan daripada pelajar lain kerana berbeza perspektif dan pandangan. Kelemahan agama. Contohnya, pelajar yang berpegang kepada LGBT akan memandang rendah subjek pendidikan Islam kerana tidak mengendahkannya atau memikirkannya itu penting. Ia terbukti kerana orang LGBT adalah dilarang sama sekali dalam Islam. Perbuatan homoseksual yang dikaitkan dengan ini jelas merupakan satu kekejian, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84, dan Nabi Lut, suatu kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana penduduk dunia ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsumu dan meninggalkan wanita, bahkan kamu ini adalah kaum yang berdosa. Dan tidak ada jawapan dari kaumnya, melainkan mereka berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikut-ikutnya dari kaummu. Sesungguhnya mereka adalah orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami memiliki dia dan ahlinya, keluarga dan pengikut, menyelamatkan tergolong kecuali isterinya ke kota yang hancur, dan kami turunkan hujan atas mereka, batu yang membinasakan. Itulah hujan di atas mereka. Sebagai pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT, isu kewangan merupakan antara isu terpenting yang dihadapi oleh pelajar dalam kehidupan mereka. Kebanyakan pelajar tidak tahu menguruskan perbelanjaan sendiri, terutama pelajar baru yang memasuki kolej. Jika sebelum ini, bagi keluarga tanpa latar belakang yang mampu membayar dalam pelbagai aspek, ibu bapa mungkin hanya mampu membiayai anak ketika masih bersekolah, ada segelintir keluarga yang tidak mampu lagi untuk belajar. Di peringkat universiti, bukan sahaja kewangan perlu dikawal, tetapi juga banyak aspek lain seperti penyertaan saintifik dan penyediaan keperluan harian.
Keadaan ini merupakan cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar yang matang. Di peringkat universiti, bukan sahaja kewangan perlu dikawal tetapi juga banyak aspek lain seperti penyertaan saintifik dan penyediaan keperluan harian. Keadaan ini merupakan cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar yang matang. Para pelajar itu asalnya tidak mempunyai punca pendapatan kerana masih belajar dan tidak digalakkan untuk menjana pendapatan. Sumber kewangan mereka biasanya datang daripada pinjaman, geran atau wang saku daripada ibu bapa atau ahli keluarga yang lain. Kebanyakan kewangan pelajar adalah pinjaman daripada institusi tertentu seperti Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional iaitu PTPTN. Pelajar kolej lebih cenderung kepada pengurusan kewangan yang melulu. Pengurusan kewangan yang lemah boleh mencetuskan masalah kewangan dan tekanan kepada pelajar kolej. Dalam kajian ini, isu kewangan cenderung memberi tumpuan kepada ketidakcukupan pembiayaan pendidikan keseluruhan untuk memenuhi keperluan asas masa universiti. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masalah kewangan dalam kalangan pelajar universiti dan juga amalan pengurusan kewangan pelajar dan ketegangan yang mereka hadapi sehingga menjejaskan proses pembelajaran. 223 responden dalam kalangan pelajar sarjana muda Fakulti Ekonomi iaitu FEP UKM mengambil bahagian dalam kajian tersebut. Data dikumpul dengan menggunakan borang soal selidik dalam bentuk soalan tertutup dan skala Likert. Hasil kajian dinilai secara deskriptif menggunakan perisian statistical package for social sciences SPSS. Tiga dapatan utama kajian ini ialah: pertama, kebanyakan responden yang mengalami masalah kewangan yang serius datang daripada isi rumah berpendapatan rendah atau B40, manakala pelajar daripada keluarga berpendapatan sederhana M40 melaporkan bahawa mereka menerima pinjaman pendidikan daripada pihak tertentu seperti PTPTN, tetapi tahap dana tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan asas harian. Kedua, kebanyakan responden bersetuju apabila berhadapan dengan masalah kewangan, mereka berasa kecewa, tertekan dan seterusnya mengganggu proses pembelajaran mereka. Ketiga, isu kewangan mendorong responden menghadkan pengambilan makanan utama mereka kepada sehari untuk menjimatkan wang. Justru adalah dicadangkan untuk meningkatkan tahap pembiayaan pendidikan selaras dengan peningkatan kos sara hidup. Pelajar mesti bijak membuat pilihan antara kehendak dan keperluan. Apabila banyak wang dihabiskan untuk perkara yang hanya berdasarkan kehendak dan bukan keperluan, maka tidak hairanlah ada pelajar yang terpaksa memakan mi segera pada penghujung semester. Memetik hadis Nabi SAW bermaksud yang terbaik adalah yang sederhana. Penulis menjemput membaca untuk merenung tentang pemacu perbelanjaan termasuk pengiklanan, trend dan pengaruh rakan sebaya. Dalam Islam, kita digalakkan untuk hidup sederhana. Kita hendaklah bersyukur pada Allah SWT atas kurniaannya. Kita diminta untuk tidak membazir kerana itu adalah amalan syaitan. Allah mengisytiharkan bahawa hambanya mesti mempunyai konsep yang seimbang atau dalam Islam disebut tawazun dalam ajaran. Mengawal perbelanjaan, pelajar perlu dititik beratkan. Ini kerana pelajar perlu mempunyai sikap berfikir sebelum menyerang, bahawa mereka yang bersedia dengan apa jua yang berlaku pada tahun nanti. Manusia tidak dapat jangka apa yang akan berlaku. Mungkin esoknya kita akan ditimpa kemalangan, kita sakit tenat, kita perlukan kos rawatan yang tinggi atau motosikal rosak, seperti contoh. Mereka semua memerlukan banyak wang dan sedikit simpanan. Simpanan yang terkumpul sebelum ini boleh membantu kita dalam keadaan berputus asa. Selain menjimatkan perbelanjaan, pelajar juga boleh mempertimbangkan cara terbaik untuk mendapatkan wang saku tanpa mengganggu proses pembelajaran. Keadaan ini sering diperhatikan apabila ramai pelajar IPT cuba mencari wang saku dengan bekerja sambilan di kedai berhampiran. Sekiranya pelajar itu benar-benar terpaksa melakukannya, maka kesungguhan dan komitmen yang tinggi antara belajar dan bekerja adalah amat penting agar ia seimbang. Keadaan ini boleh dibandingkan dengan kehidupan seorang pelajar yang mula menulis. Dengan meluangkan masa menulis, pelajar kini dapat meningkatkan kemahiran berbahasa mereka. Walau bagaimanapun, kemahiran ini memerlukan penghalusan yang berterusan. Menceburi mana-mana bidang atau profesion semasa pengajian memerlukan kesungguhan yang tinggi serta perancangan yang teliti
dan betul agar tidak mengganggu pencapaian akademik. Walaupun kos perbelanjaan agak tinggi bagi mereka yang tinggal di luar kampus, ini boleh ditangani dengan memahami keperluan dan keinginan sebenar seorang individu untuk mengawal perbelanjaan yang betul. Dengan pengurusan kewangan yang betul, pelajar boleh menyimpan wang untuk kegunaan masa hadapan dan sekiranya mempunyai kecemasan.